Hello guys, welcome back to our channel. What our channel called? Unfiltered Conversation. So today kita bertiga, kita berlima, kita ada guest. I rasa macam korang mesti familiar lah because he have so much followers on TikTok. So perkenalkan sebelah I, nama dia. Okay, my name is Leman lah, Leman. Panggil Leman je. Nama diberi. Macam tu. Okay, saya Kasha. Selalu orang panggil time susah lah. So, and then just call me Kasha. And we are Wah, semua masalahnya semua guest kita orang macam tu. benda ni tak prepare. Dan kami adalah Mengapoli. Love the intro. Cik gila. Sebab benda tu pun tak plan tu, tak ada isu pun. Oh, first time baru debut lah ni benda ni. Yeah. Oh, wow. First time orang panggil juga. We are very honored to be your very first collab. So Pada yang menonton, dah habis dah. Belum lagi. aku So takut. basically you akan biasa nampak Kasha ni main game dengan kawan-kawan dia. Betul. Kan? Macam Saya- pening-pening punya game. Correction lah, selalunya tak nampak Kasha pun sebab Kasha selalu behind the camera. Selalu nampak macam ni, selalu yang penuh kamera. Lepas tu Okay, can you guys introduce a bit about yourself because I know mesti ramai followers and audience yang macam curious. Korang ni buat apa sebenarnya? What do you do for a living actually? I just sell content. Sell content. Yeah. Sell. Okay, kamu dulu. Yeah. So kalau ada yang tertanya-tanya siapakah kami, kenapa dua orang ni tiba-tiba muncul kat sini? Kami ni sekumpulan kawan je basically, dan kami suka buat hauk dekat TikTok. And then mana-mana pun kami pergi, kalau macam ada pengalaman yang pernah berjumpa kami kat mana-mana event, memang kami suka luar kebiasaan daripada orang lain. Contoh, orang lain pakai tuxedo, kami datang dengan baju kelawar, dia mari dengan baju kelawar. Kami suka buat benda di luar kebiasaan, kami suka buat pick up line, buat benda-benda yang korang boleh buat juga dengan kawan korang ataupun dengan family korang. So basically kalau nak try something tu, boleh go ke TikTok kami. Wow. Minta kalau bercakap tu tarik nafas dulu lah. So macam tak bernafas sangat. Okay. So itulah, setuju lah. Mudah. Oh, mudah So apa yang Leman cakap tu betul. So this one is from Kasha pula lah. Macam saya, kita orang suka buat benda yang di luar kebiasaan daripada orang lain. Dan benda tu sebenarnya boleh dibuat juga. Korang pun boleh enjoy the moment sebenarnya. And kita orang start dengan buat konten ni waktu kita orang sangkut dekat dalam college, waktu PKP. Yes. Dekat dalam betul. Waktu dulu tak ada double chin, sekarang ni lah hasil dia. Yes. Double triple. Kenapa dia tiba pandang? Ada pandang. Faham lah. So kita orang waktu bosan-bosan waktu PKP kan, sebab tersangkut dalam college sebenarnya, sebab tak boleh balik rumah and so on. So kita orang bosan-bosan main game yang diberi nama Samyukgu. Game tu Korean game sebenarnya. Samyukgu is 369. And then kita orang Malaysiankan dia jadi Waisuku. Sebab game tu ada gig, ada macam rhythm, ada rentak. So macam Waisuku. Dia macam Samyukgu 369. Korean games kan. Muka tak Korea tak apa. Main Muka jauh. muka jauh, muka koyak. Game Korea. Okay. So kita orang main dengan game tu satu malam. Right after kita orang macam kita orang ada satu session yang macam lepas kita orang solat, makan, solat jemaah semua. Macam nak bagi tahu solat juga lah. Tak ada lah. Validation. Kena bagi tahu sebab orang cakap, "Bang, dah solat belum?" Semua. Next time kita orang buat live, kita orang solat sama-sama. Nak nampak kita orang solat. Okay. Nak sangat kan. Okay. So berbalik kepada buat konten tadi, kita orang buat saja je dengan kamera bergegor, tak ada mic, tak ada setup yang ni pun. Muka masing-masing tak yang main muka lah. Maksudnya tak bersiap kan. Masing-masing pakai kain plakat lah, apa benda kan. Lepas tu kita orang record muka dengan kameranya bergegor-gegor apa semua. And then that one night, tiba-tiba video blow dalam masa sejam, less than sejam dah 100k views. Wow. Macam, uish, apa benda yang kita orang dapat ni kan? Dengan muka tak boleh go lah. Apa yang you rasa special kat video tu yang
membuatkan dia blow up macam tu? Biasa kalau special ada apa? Bukan. ada telur. Selalu special ada telur kan. Special dari ni ada kami lah. So satu kalau orang tanya kenapa boleh blow, orang kata basically orang-orang yang PKP ni diorang kata tersangkut kat rumah kan. Macam kami tersangkut kat college. So kami throwback kan zaman-zaman lepak kat college tu dekat diorang. And senior-senior yang mana alumni-alumni ni pun diorang kata rindunya ini college yang ni kan. Ini college yang ni kan macam tu. Diorang pernah duduk asrama? Pernah kan? So in fact I pun tersangkut dekat college kat masa tu. Tapi I tak best cakap orang, I bosan je. Tu lah biasa lah. Perempuan yang bosan. Perempuan yang mengaku dia orang tak select. Okay. So benda tu when nak cakap pasal apa yang kita orang rasa tu terkejut lah. Sebab tak sangka pun waktu tu kan TikToks ni kita ada satu macam stigma cakap betul. Ni tempat-tempat gelik, ni tempat-tempat betul. That time memang macam tu. Mat rems kan. So macam unfiltered lah. Unfiltered. Daripada kita macam minggu ni kita pergi kecam. Pasal Rems. It's okay lah. Tak apa lah, kecam lah. Sebab benefit kat kita orang. Tak apa, kecam je, okey je. Kecam lah, janji share dulu. Ramai kalau lagi kecam. Thank you for the gift guys, thank you. Kecam je tak apa. Kita orang datang. Janji Paus 2 ketul pun jadilah. Okay. But it's fine. Itu tak apa. Kecaman tu mendewasakan kita. Okay. So kecam lagi. Kecam pengalaman yang mendewasakan. Tak apalah. Ni tukar 2023 dah. Okay. So kalau nak cakap pasal benda yang kita orang dapat ni, dia macam instantly tau. Tiba-tiba. So kita orang culture shock lah. Apa benda siap ni kan. Lepas tu komen rindunya zaman dekat asrama. Ini UiTM Shah Alam duduk dekat sekian-sekian punya college kan. Lepas tu kita orang jadi macam ish, seronok gila dapat hype macam ni. Seronok sebab kita orang jarang dapat attention. Ini famous lah. Tak adalah famous lagi. Cumanya rasa lah benda tu. Macam tengok attention seeker. So aku ada kat kau. Apa soalan dia? Attention seeker. Attention seeker. Terima kasih. So bila satu malam tu dah blow, and then sampai sekarang kita orang rasa tanggungjawab untuk hiburkan orang. Sebab kita orang sama doh. Thanks to Waze. Saya kurang faham doh. Tadi doh. More tu tak apa. So nak cakap pasal apa itu tanggungjawab kan. Sebab kita orang rasa bila orang keep on, bang ada lagi game next, boleh tak korang record lagi suasana UiTM Shah Alam contoh. So kita orang rasa itulah maksudnya tanggungjawab. And then almost every day kita orang update new games, new content. Waktu on that time lah. Sebab kita orang tak ada buat apa. So itulah kira macam daily routine kita orang juga. Basically right now semua orang dah kerja. Betul. Semua orang dah kerja. Macam ni korang like kumpulkan? So is it hard nak kumpulkan balik semua orang? Faham. Okay. So untuk menjawab ni kan Leman tak adalah nak bercakap pasal susah tu. Memang susah. Sebab tu kita orang berdua je. Originally kita orang ada 7 orang. 7 orang. Then 7 of us. Kita ada Kasha, Leman, Poyak, okay, shout out lah. And then Syahmi, Fatul, Ikmal dan juga Amar. Okay. So kita orang ada 7 all boys lah. Risau lah satu college ada kita orang bukan select. Kita orang macam tak ada masalah. Sebab simpan lah dulu. Okay. So kita orang bertujuh, and kita orang datang daripada different background, different states. Macam Leman Negeri Sembilan. So dia datang all the way dari Seremban lah tadi. Dia daripada tadi lah cari parking. So kecam lah, tak kelakar, kecam. Okay. Lepas tu saya daripada Bangi, Selangor je lah. So macam tak jauh sangat. And then ada yang daripada Kelantan, which is Syahmi, Johor, Ikmal. Jauh-jauh. Means kita orang tak select. Kalau ada perempuan dalam college tu, kita orang panggil sekali. Tapi sebab lelaki je kan. So terpaksa select dengan lelaki je lah. Ada Perak. Ada daripada Perak, which is Amar and Poyak. And last sekali Melaka, Fatul. So kita orang daripada different background of study juga. Macam Leman
civil engineering. Macam saya physics industry. Ada juga bio, mechanical engineering. That's very colourful. Yes. Mungkin tak bijak tak apa. Tak bijak tak apa, tapi boleh lah. Boleh study. Masuk pun bukan cakap atas sendiri. Kabel tak adalah. Tak ada lah. Banyak orang nak kena beep macam ni kan. Tak apa, unfiltered. Tak adalah, tak ada kabel lah. Itu memang atas usaha sendiri jugalah. Kiranya kita orang nak cakap different background, umur pun berbeza. Kami ada yang dah kerja, ada yang tengah study lagi seorang, ada yang tengah mencari kerja lagi, ada yang tengah struggle dengan hidup lagi. So Sama. We are struggling. yes, kecam. Okay, so nak cakap susah tu memang susah untuk kumpul lah. Kalau tak kita orang nak panggil 7-7 datang ni, memang onset memang tak cukup orang lah. Memang kita orang lah. Sebab seorang berdua pun dah cukup frame dah. So susah untuk berkumpul lah sebenarnya. Macam dulu satu college pun different bilik, tapi kita orang punya one stop center. Selalu bilik saya lah jadi mangsa. Best to chill lah macam tu. So sekarang susah untuk berkumpul. Dan macam mana kita orang counter benda tu, kita orang ada Discord punya tempat meeting, dan kita orang start juga business dari situ. So kita orang came out dengan idea business ni, which is our merch, untuk merapatkan kita orang juga, which is from the discussion kan. Macam contoh baju bila kita nak release, design macam mana, sekian. Dari situ yang buatkan kita orang still in contact lah. Okay, I nak tanya, your business ni dia jual apa? Okay, so untuk jual apa Selain baju, first merch kita ada vision lah bila kita nak berniaga tu kan. So mula-mula money is not everything. Satu, sebab kami cuma fikir kami nak berpegang kepada something. Sebab bila fikir kadang-kadang bila kita kawan-kawan kita dari sekolah semua, kita dah tak apa nak contact, betul? So bila kita pegang pada satu benda, which is berniaga sekarang, semua orang akan masih pegang lagi. Kita kalau tak berkawan sebab berniaga pun, kita masih berkawan sebab kita dah kawan lama. Macam tu. Dan apa yang kami niagakan untuk pertama sekali, ini adalah first merch kami. Okay, cukup pusing sikit nombor 1. Tak nampak, tapi ada nombor 1 kat belakang. ada nombor 1. So, this is the first merch kita orang, called Adinda Edition. So lepas ni kita akan guna alphabet punya synchronization, which is B, maybe bonda, maybe bunga. A is Adinda, first letter kan. So kita ambil A, B, maybe bunga, bonda, cinta, brotherhood dan sebagainya. Akan ada banyak lagi. So currently sekarang kita tengah fokus pada baju je. So maybe lepas ni boleh bagi buat apa-apa yang boleh dijual, kita jual. Maruah pun boleh jual. Ini kan pula benda-benda lain tu. Tapi mungkin fokus on clothing lah. Betul. First kali kita buat clothing dulu lah. Maybe kalau lepas ni ada idea-idea yang kata, bang cuba try jual casing ke, bang cuba try jual apa-apa yang boleh jual, kita jual lah. So yang penting pada kami adalah bukan duit, dan kami masih gunakan platform ni untuk kami masih berhubung sampai sekarang. Even macam sekarang kami mungkin berdua, tapi malam-malam kami selalu Discord, bincang ni macam ni nak buat ni. Macam ni kan. And then kami ada prinsip yang macam kalau kami nak live, walaupun kami dah berjauh kan, sekarang rezeki TikTok pun dah boleh buat live ramai-ramai kan. Dulu kan boleh buat 2 orang je, sekarang boleh buat 6 orang. Dan bila ramai-ramai tu, kami boleh live ramai-ramai lah. Macam tu lah. So tu pun satu rezeki kepada kami juga lah. Okay, idea ni datang dari siapa? Idea nak buat branding semua? Idea ni datang daripada, dia cerita asal dia time tu saya dengan Kak, sebab saya dengan Kasha je yang dekat kan. Kita orang yang dekat, yang lain semua jauh-jauh. So kami time tu lepak saya saja tak benda nak buat kan. Time tu masing-masing tengah mencari air tuju hidup lagi. So kita macam jom try berniaga, macam best sebab saya ada banyak pengalaman yang saya tolong kawan saya berniaga baju tau. Maksudnya macam contoh dia orang kata, ni jangan niaga baju ni margin tinggi tu, macam tu lah. So macam baju apa salahnya kita dah buat pre-order ke apa benda semua kan. So bincang target kita golongan-golongan yang muda. Betul. Sebab saya sendiri mula-mula saya terfikir macam saya sendiri berbadan besar, nak cari baju yang besar dan cantik tu susah. Faham. So They are very dan inclusive. kalau ada, jujur saya cakap saya main bandel. Nak kecam-kecam lah. Baju-baju saiz besar mesti mahal, dengan alasan dead stock, saiz susah naik, barang branded yang main bandel dia faham. So saya rasa macam okay, why not aku keluarkan baju aku sendiri, kita keluarkan baju kita sendiri. Maybe sekarang kita local branded, tapi ikut pengalaman dekat live pun dah ramai orang resell baju-baju branded dengan harga yang tak boleh nak dengar tau. Contoh macam dia jual 1.5 tapi dia dah tutup edition dia, lepas tu orang resell sampai 4.5, 5.5 dan sebagainya. So maybe akan lambat lagi lah kami ke situ. Nak kecam-kecam silakan. So kami buat macam saya sendiri
daripada saya sebesar-besar ni sampai ke yang paling kecil pun kita buat. So ada orang pula macam contoh ada certain local branded dia jual size S je. Apa tu yang kecil-kecil yang besar-besar ni XS ni macam mana? Cover juga. Betul. Kita cover daripada paling kecil sampai paling besar. Dan harga masih ramah lah kata orang. Boleh dengar lah. Boleh kecil sampai besar tu tak ada beza. Macam contoh kan, niaga baju cak kalau dia baju tu saiz 3XL ke atas kena tambah RM10 lah. Contoh 3XL ke atas tambah RM5. Tak, ni kita rata terus supaya orang semua boleh pakai. And then quality dari atas sampai bawah sama. And then nak cari yang quality okey, harga pun masih okey. Dan itu lah idea asal dia. Kita orang just borak-borak kosong je. And then bila dah borak kosong tu, malam tu kita dapat Discord kan, macam jom kita try niaga baju ni. Okey tu, kita dah bincang-bincang dah plan. Tapi dengan syarat, bila cakap dengan Gasha, semua sebab kita 7 orang, kepala ramai kan. Dengan syarat seorang tak nak seorang pun tak setuju. Kalau seorang setuju, kita terus call off. Bila 7-7 sama, kita unite sama-sama buat. Rugi ke, untung ke, makan Maggi tengah bulan ke apa benda ke, inilah benda yang sebab kita dah setuju sama-sama. Betul. Dan memang kita dah cakap awal, nanti masa tu kita orang masih dalam fasa tu Kasha betul-betul baru belajar. Saya pun tu tengah belajar lagi. Lepas tu cakap Kasha, tak apa kalau kita dah berniaga, kita nak berniaga and then just siapa yang dah kerja tu fokus pada kerja kau. Tu tugas hakiki kau. Takkanlah aku nak paksa kau tengah-tengah hari kau tengah meeting dengan bos kau, aku datang aku nak benda ni sekarang tak. Tak nak. Betul. Cakap malam lah pukul 2-3 pagi pun tak apa layan. Sebab kita berniaga pun santai-santai, tak ada apa nak kejar. Macam tu bottom line dia. Kenapa mengah? Biasa jawab lah. Dah nampak tadi sini kan. Kasha 3 kali cakap kena tarik nafas. Saya sini dah mengah dah. So kalau cerita kenapa mengah kan, tunjuk mana mengah tu, keluar sikit. Okay, mengah kan, apa benda. Cerita dia macam sambung kepada cerita kita orang dekat. Cerita megah. Bosan kan, papa nak minum fresh orange pagi-pagi. Ininya memang kita start dengan daripada situ lah sebenarnya. Mula-mula megah sebab apa? ada one of us Poyak yang daripada Perak tu, nama bapak dia Mustafa Kamal. Siapa nama Megah Holding kan, yang berlakon tu Mustafa Kamal kan. So kita macam pagi breakfast minum orange, baca surat khabar. Orang dah banyak TikTok dia baca surat khabar kan. Tak tahu kenapa dia buat benda tu. Original name is Mustafa Kamal. Walaupun tu nama bapak dia, tak tahu kenapa, tapi macam bapak Mustafa Kamal, jom lah buat nama dia. Teruskan main nama bapak orang, okey? Teruskan main. Okay. So bila dah start macam tu, kita orang banyak dekat college, cara kita nak hiburkan diri adalah masuk competition lah. Macam contoh dia buat pertandingan PUBG, dia buat pertandingan dan mesti dalam college kan, tengah bosan kan. So macam kita hantar lah, ada yang ni main PUBG, ada yang ni main quiz dan sebagainya. Masuk semua, ada 3-4 biji competition masuk, semua terciduk dengan menamakan Megah Holding tu lah. Time tu Megah Holding lah. Siap buat logo tu ni, punya lah semangat buat logo buat background. Macam contoh kita online kan, kita buat quiz kat belakang kan, boleh virtual background kan, kita letak besar-besar dalam tentu bawa nama lah. Sebab time tu bosan, macam kita aku dah try buat logo ni, jom kita try buat benda ni supaya ada branding. Saya saja time tu tak ada belum mana pun, saya saja tu bos biji 2 biji je video saya saja mainan. Lepas tu kita macam masuk semua ciduk, semua kalah, tak sampai ke squad knockout pun tak sampai lah kata orang kan. Lepas tu cakap sikit kalah. Kalah dah main. Lepas tu siapa cakap dan tu dia kata kita ni cik ciduk tukar mengah. Lepas tu petang-petang kita selalu pergi bersukan, petang-petang kita banyak pusing-pusing. Lepas tu kerja duk mengah, masa tengok saya pula bercakap pun duk mengah je dia. So kita daripada megah tu kita mengah terus lah. That's why kenapa dapat nama daripada mengah. Semua tu start daripada college tu juga. So sama belajar Betul. Tapi interesting dong, mengah tu it's like a unique punya branding name. Dia terus masuk otak orang mengah. Mengah macam tu. Nampak komersial lagi lah kot. Boleh buat macam lah. megah tu sebab dah memang ada kan. Betul. So macam it's boring lah. Betul. Tapi kita inspired by Megah Holding tu juga lah. Yelah. Tapi macam tak breakfast pun minum air kosong je. So Teh ais sangat. tak cukup megah. I'm interested sebab kalau lelaki kan, dia punya friendship last long doh. Perempuan tak macam tu. Ni setuju juga. Setuju. Why? Apa? Tadi dah perempuan. Tadi kita orang apa jadi. Alah, sebab kita orang tak jumpa jawapannya dengan perempuan. tak tahu kenapa Mungkin jawapan dia. Ada benda Quite yang perempuan interesting. tak boleh buat, yang lelaki buat in their friendship. Yes. Korang buat? Korang select ke? Orang ada berumur sama-sama kan. Orang Berumur select salah ke? satu. Tak juga. Sebab mungkin majority yang kita nampak lelaki ni macam mungkin last long, nampak selalu tiap-tiap malam main futsal. So tu pun mungkin one of factor juga. Sebab ada juga one of my friend yang kawan dia daripada sekolah rendah sampai ke besar,
masih main lagi. I mean masih bersama lagi. Main futsal sama. Mungkin tu salah satu main factor juga yang membuatkan diorang keep still in contact kan. Dan diorang mungkin tak pindah sama kawasan dan sebagainya. Tu salah satu sebab jugalah. Tapi as for me, apa-apa pun communication lah. As for me lah, apa yang saya rasa kena keep on communicate. And sebab tu lah terhasilnya bisnes kita orang keluarkan ni. Sebab dari nak buat konten sama-sama dah jauh. Kita orang tak boleh nak cater sama-sama dah. Macam Kasha, saya dah kerja dekat Kulim, Leman sekarang dekat Seremban. So yang lain-lain semua dah merata dah. So kita came out dengan bisnes tu yang membuatkan ada lagi communication kat situ. Sebab nak buat konten tak dapat lah nak duduk stable macam korang tengok kan. Duduk kat kedai mamak, lepas tu buat konten duduk depan-depan semua tak dapat. And saya pun sekarang hidupkan saya punya account tu lagi dengan tunjuk muka saya lah. Terpaksa lah. Tengok je seorang je lain. Terpaksa seorang-seorang lah. And kat situ orang cakap, korang ni dah berpecah ke? Korang ni dah tak ada lah ke? Bukan, itu main issue dia. Jarak tu lah. Kita orang LDR. Dia macam ni kalau ada orang nak sponsor kita rumah, kita boleh kumpul satu rumah. Tapi tak ada orang lagi. Dan kami pun masih jauh-jauh kan. Jadi macam tu lah. Macam Kasha kan, Kasha dia dah Kalau tak sponsor pun, kita kan ada Utopia Living. Betul. Dapat kontrak sikit. Okey lah. So Tak payahlah kat sini, nanti belakang. okay. Tapi dia macam Kasha pun duduk kat sana jauh-jauh seorang. And then dia, kalau korang tengok dia dekat TikTok tu, dia bercakap seorang macam tak ada kawan. Dia ada kawan guys, jangan risau. Dia ada kawan, cuma kawan dia tak nampak. Kita masih ada dengan dia, selalu kontak, selalu WhatsApp, press story apa benda semua. dah. Tapi untuk menjawab yang tadi, soalan daripada Nani, yang pasal perempuan lelaki tu kan. As for me, tak ada masalah pun sebenarnya perempuan ke lelaki. Apa-apa pun mungkinlah kena ada seorang dua yang menghidupkan. Yang initiate benda tu. Sebab kalau yang ni tunggu yang ni, yang tu tunggu yang ni, lalas tak bergerak. So nak kena ada seorang dua yang, guys, jom kita buka puasa. Selalunya macam tu lah. Buka puasa daripada 1 Ramadan 30 Ramadan pun tak keluar. So kena ada seorang yang menggerakkannya. Seorang dua lah. Sebab kalau seorang je beria, seorang lagi tepuk tangan, Tak bunyi lah. tak berbunyi lah. So from experience lah ni, beri tu sakit lah. Maksudnya apa-apa pun kena give support pada each other jugalah. Kalau seorang tu macam tak menjawab dalam grup kan, selalunya kita akan reach out lah personally. Cakap, kau okay lah, kau ada problem ke, kau cerita lah. Selalunya lelaki very transparent lah kot with each other. Walaupun nampak mungkin lelaki ni sangat memendam, tapi mungkin dekat dalam grup tu, mungkin saya, Leman yang selalu pergi jumpa orang, cakap, kau okay tak? Ada masalah duit ke? Ada masalah family ke? Selalunya kita orang ada one-to-one session tau. Selalunya macam kita orang tak tahu lah. Sebab benda ni as for me lah, personally, saya seronok dengan mendengar cerita kawan-kawan. And almost every each of diorang 6 orang ni saya tahu diorang punya luar dalam, melibatkan parents ke. So saya akan ada satu session dengan diorang 3-4 pagi. Macam contoh, saya tidur berdua dengan Leman, contoh dekat college. Betul, berdua. Jangan sebantal, sekatil lah. Sebab bantal tak cukup sangat. Itu korang fikirlah macam mana kita orang muat satu katil. Nanti kita orang tunjuk tutorial. Ada satu masa yang buatkan saya approach orang ni, dia macam impromptu je, tiba-tiba je. Pergi kan, kau okay study, sambil dia tengah study semua kan. Tiba-tiba sampai 2-3 pagi borak dengan dia. Sebab selalunya dia masalah relationship, sebab masalah family kan. So selalu yang saya approach ni selalunya yang saya banyak tahu pasal diorang punya personal life. So mungkin lah kena ada, untuk menjawab soalan tu, mungkin kena ada seorang dua yang approach. And rendahkanlah ego. Betul. Apa yang saya selalu terapkan, rendahkan ego, mudah nego. Okay. Jadi title ni. Mudahkan ego. Mudahkan ego. Rendah ego, mudah nego. Kalau kita rendah ego,
mudahlah untuk kita ni. Ask yourself lah. Ego tak? Tak adalah. Contoh kalau kita nak approach orang tu macam, you okay tak? Tak, I okay je. Sedangkan you tak okay. So as for me, itu pun ego. Dia create walls. So Go sia I. macam certain mungkin in your opinion, you tak nak orang burdenkan orang tu mendengar. Macam tak nak rasa orang tu macam mana? Burdenkan you lah. Rasa macam macam dia seorang je ada masalah. Dia pun ada I tak nak orang yang I cerita tu fikir macam tu. Tapi bayangkan lelaki yang bukan nak cakap perempuan tak kuat. Yang lelaki yang nampak macam kuat ni, yang orang expect dia pendam pun, dia orang boleh lebur untuk bercerita. Apatah lagi perempuan yang rasa boleh nak bercerita juga. So as for me, kalau pendam tu buatkan you rasa okay, tak ada masalah. Tapi kalau pendam tu buatkan you lagi menyusahkan orang lain, so as for me, pendam is not for you lah. Faham? So better luahkan, tapi kepada orang yang you percaya lah. Ya, betul. Yang percaya, yang bukan setakat mungkin at that time you tak nak orang tu bercakap, just nak telinga untuk mendengar. Betul. Tak? Sebab kalau bercakap tu, orang lain dah banyak dah bagi sebenarnya benda sama je. Kadang kita nak orang tu dengar. Dengar je. So try to be a listener juga. Tapi honestly, okay, you portray you as someone yang you always there for everyone. Is macam diorang ada tak untuk you? Benda ni sebab I prefer pendam. Gila ego. I tak menyusahkan orang. Aku pernah macam tarik muka kat depan kau. Tak ada. Setakat ni rasa macam tak pernah lagi lah. Sebab I rasa dengan pendam tu, Kenapa you pilih untuk pendam? mungkin sebab tak nak susahkan orang lain. Kena balik ni. Tapi kalau benda tu tak tarik muka, tak kempias kat orang lain, it's fine, tak ada masalah. Tapi ni contoh kita nak buat konten bersama. Tapi ada seorang ni macam aku tak ingat deadline aku, lost focus and so on. Sebab masalah personal. So benda tu tak best lah. So kalau boleh, kalau nak pendam, tak menyusahkan orang, tak ada masalah. Tapi macam as for me, I ada preference untuk I luahkan dekat orang yang I pilih. Tak ada, bukan tak percaya kat dia orang. Cumanya dia orang pun ada buah hati dia orang, I pun ada buah hati untuk diluahkan juga. So certain times ada masa kita luahkan dekat orang yang kita percayalah. So tak semua orang select jugalah untuk meluahkan tu. Dia apa benda semuanya ada lah. AJK So AJK makanan semua ada. So so kalau macam hierarki tu tak ada lah. Benda tu on paper je. Macam contoh Kasha dapat jemputan pergi event. So macam letak nama Kasha CEO Mengah Holding contoh. Kadang-kadang tiba-tiba next poster tiba jadi founder pula dah. Dia bertukar-tukar macam tu je lah. Kalau menjawab pada hierarki tu lah. Dalam musim durian macam lain sikit. Tapi kalau menjawab pada position tu, role kan, role dalam friendship kita semua dalam satu circle kawan, kita semua ada role masing-masing. Betul. Macam contoh ada orang ni jadi listener, ada orang ni kata tukang savage je kerja dia, ada orang ni pula diam je kerja, duduk tontok diam kan. So macam saya pula, saya lebih kepada, saya suka PM orang kat belakang. Kadang-kadang bila sebab kita dah kawan orang tu, kita akan tahu kalau orang tu luar dari kebiasaan dia. Faham tak? Contoh orang tu selalu dia buat A, satu hari tu tiba dia buat C, B dia tak buat, dia tiba tegur C je. So kita macam, oh dia ni ada masalah ni. So kita try approach dia. Tapi saya ni pula jenis yang sometimes like kakak juga. Kita tak bagi tahu apa yang dia nak dengar. Sebab bila kita tengah sedih, merajuk benda dan sebagainya, kadang-kadang kita ni nak dengar apa yang kita nak dengar je. Betul. Tapi sebenarnya apa yang baik untuk kita tu adalah benda yang kita tak nak dengar. So dengar je lah apa yang kau tak nak dengar tu, and then ambil mana yang boleh digunakan daripada apa yang kita cakap tu. Sebab kadang kadang-kadang kita cakap dia pun kadang tak menjaga hati orang kan. Orang tu nak dengar, nak bercerita, kita pula datang tepek muka dia kan. Sampai ada macam tu. Ada one of us yang macam nampak dia gone, and then saya WhatsApp dia macam, kau okey tak? Dia kata aku ada masalah ni. Tapi sebenarnya benda tu kita dah pernah nasihat dia dulu dah. Kita dah banyak kali nasihat dia, tapi dia still repeat the same thing. So rasa macam, oh aku dah penat jadi baik, kata Kasha. Aku pun tepek kat kalau pernah tu ulang-ulang. bila kita tepek dia menangis. Tapi kita tahu bila dia menangis tu bukan sebab
kita jahat tak. Sebenarnya benda tu sampai dekat dia. Betul. Bila kita cakap tu maksudnya kita dah berjaya sampai kat dia, dan dia akan dengar ni, kita akan nampak. And then sesuatu tu kita akan guide dia juga. Macam contoh dia 3 hari betul, kau okey tak? Tanya follow up lah kan. Jangan kau dah tepek dia, kau dah buat dia nangis, dah buat dia mendaung, lepas tu kau biarkan dia macam tu. Jangan. Kau kena datang balik tanya, kau okey tak? Lepas tu baru cakap, minta maaf itu aku cakap macam ni. Aku buat benda ni untuk kebaikan kau, explain. Kita sebagai kawan macam tu lah. So kalau role tu lebih pada kami semua, kami bersifat neutral. Ada masa Kasha jadi listener, ada masa Kasha jadi macam ni, ada masa saya jadi macam tu. Dia ada peak dia lah. Faham tak? Macam contoh macam sekarang currently saya tengah dalam career hunting, baru belajar kan. So macam ada masa saya perlukan pendapat dia orang. Saya tanya dia orang, aku kena buat macam ni tu. Dia orang masing-masing ada role. Aku rasa kau kena buat macam ni. So daripada semua tu, sebab kita 7 orang kan, akan ada macam-macam pendapat, macam-macam background yang dia beritahu aku rasa kena buat macam ni. So kita dengar yang satu, which one yang suits us well, yang paling gempak kan. Rasa macam okay, aku ambil ni. Tapi tak ada siapa cakap daripada kawan-kawan tu, dia kata bila dia dah bagi satu jawapan tu, kau kena ikut apa dia cakap. Tak, kan dia kata dia terasa tak, dia just bagi pendapat dia as a kawan. Kalau nak boleh pakai lah, tak boleh pakai kau campak apa yang dia cakap tu. Tu pada saya. Betul. Yang this one kan, apa yang I rasa sangat bersyukur lah, sebab dalam 7 daripada kami ni, semua boleh bercakap dan semua nak bercakap. So ada seorang yang tak bercakap. Dia silencer gila lah. Dia gelak tak bunyi, tapi tiba-tiba berjuta. Which is yang Johnny Papa tu. Kenal tak? Ada satu video, this one yang paling viral kot. Ni macam tolong ada klip nanti. Besar-besar muka dia. Kita orang main game yang Ariana Grande, Justin Bieber, Johnny yes Papa dia jawab tu. Dia boleh bercakap. Dia set kami tu dia yang paling berilmiah lah kata orang. Dia yang paling, dia kalau untuk pengetahuan dia sekarang sama master. And then dia memang senyap je. Dia background dia macam tak banyak sangat bercakap. Tapi senang cerita, dia ni jenis yang budak-budak macam sad boy yang selalu datang pergi library, baca buku sorang-sorang, healing, tunjuk ayat, quotes. Tiba-tiba buat story dah dalam KTM naik pergi KLCC contoh. Ni pasal seni sorang-sorang. Bila dia bercakap tu, wow, sekali dia bagi kelakar je. Tapi dia gelak semua hidup, sumpah. Kita orang kawan dah 2 tahun 3 tahun ni. So kita orang semua tak pernah dengar dia gelak. Habis dia gelap macam ni ke? Tak lain. Dia buka mulut. Betul-betul gegar-gegar badan dia. Macam tu lah, dia macam tu. Yes. Kalau boleh bawa dia in person, try lah buat lawak macam mana pun, kami tak pernah dengar. Kami set cabar, siapa boleh buat dia gelak RM50. Tak lambat. Bila ada bunyi sebab dia memang macam sebab dia kata family dia dah besarkan dia satu family macam tu. Faham tak? So macam habis tu kau tengok cerita-cerita kelakar dekat TV tu macam mana? Rasanya satu rumah kau senyap je lah kan. Macam dia kata satu rumah dia senyap je lah. Macam macam unik lah bagi kau. family dia besar. Family dia 9 orang. Bayangkan 9 orang dalam satu library. Contoh. Memang diam lah. So kena lah. Kalau pergi library memang kena. Kita tak boleh, memang bising ni. Tak ada buat pergi konsert lah. tapi itulah, kita orang saling melengkapi lah. Once ada satu session macam kita orang, ni mungkin boleh deflex juga lah. Sebab every session kita orang berkumpul ramai-ramai, kita orang akan ada hujungnya ada postmortem. Postmortem ataupun sesi apa yang Curhat. curhat macam Okay guys, welcome back. Sebab tadi our receiver pun bateri mati pula. biasa orang baik biasa memang Orang macam baik- ni. orang baik Dia dia uji. Dugaan. Sorry korang. Okay, Santai. kita sambung main game balik. Boleh. Tengok main game je. Terus dah kena game dengan ni? Tadi game-game easy dah ditepis. Betul. Dan pun ada juga yang tak dapat jawab. Susah ni. So kita game Janganlah macam tu. Nanti yang tu tak masuk. tak. Ya, kita je Game tak easy tahu yang mereka semua dah boleh jawab tadi. Yelah, semua dah jawab. Semua boleh jawab. Ni yang susah sikit. Dari level 2 punya. Kita main yang mana dulu? Nyamuk. Sebab tadi kita Kita main struggle. nyamuk. Snap lah. Snap game. Snap. Okay. Alright. Game ini ujian apa? Penglihatan. Ini adalah ujian penglihatan. Okay. Korang boleh jawab, tapi tak ada main sekali. Game ini diberi nama ujian penglihatan. Namanya adalah Snap Game. Nak. Okay. Snap. Snap. Okay. Yeah. But not that snap. This snap. Snap picture. Snap picture. Okay. So aku snap Nani. Macam ni dia. Allah susah. Boleh. Snap Nani. Kenapa susah? Oh faham. Belaga. Aku snap Kasha. Aku snap Farah. Aku snap siapa?
Siapa? Kakak. Farah. Leman snap Farah. Betul. Snack Farah. Jawapan betul. Kenapa? Kena confident lagi lah teka tu. Nampak sangat nasib tu. Kami Tahu. Jawapan dia memang Farah. Ini adalah ujian penglihatan. Diberi nama snap game. Okay. Lagi sekali. Aku snap Nani, aku snap Kasha, aku snap Leman, aku snap Farah, aku snap Kakak. Sekarang aku snap siapa? Leman. Jawapan? Farah? Leman. Leman. Leman? Aku snap Nani. Betul. Ha, nampak? Saya otak anda dah bergecut kan? Kalau kena pause ke slow mo ke fast forward ke, orang buat lah. Janji kau dapat jawapan. Ni udah ujian penglihatan Sekali lagi. Ujian penglihatan snap game. Aku snap Leman, snap Leman, snap Leman. Snap Kakak. Sekarang aku snap siapa? Leman. Farah? Leman. Kakak? Leman? Farah. Aku snap Farah. Dia aku buat ni paling senang lah. Aku tak tahu nak tunjuk macam mana senang lagi. Okay. Ini adalah ujian penglihatan. Tolong tengok betul-betul. Okay. Aku snap Nani. Aku snap Nani. Aku snap Nani. Aku snap siapa? Snap Kasha. Jawapan dia Cha? Snap Kasha. Betul. Okay. Okay. Ni adalah ujian penglihatan. Sila tengok betul-betul. Aku snap Nani. Aku snap Nani. Aku snap Nani. Aku snap siapa? Snap Kasha. Kasha. Kakak. Dah agak dah mesti kakak sebenarnya. Ada pemata. Sebab nampak je. Kakak dapat tak? Macam biasa. Yang tak dapat record tadi pun sama. Sama kakak dah Okay. ke? Kalau nak tengok, subscribe dulu. Nanti korang boleh DM IG. Korang kalau tak dapat nama korang komen macam mana kita orang dapat jawapan tu. Nanti kita orang tengok betul ke tak betul. Next game. Aduh. Kita main apa logo tak? Nyamuk boleh juga. Nyamuk ni menyemuk ke? Tak apa. Boleh. Game ini akan melibatkan sikit penyemburan. So minta tolong berhati-hati. Penyemburan. Ini adalah ujian kefokusan lah. Fokusan. So game ini dia beri namakan nyamuk. Okay. Ada jalan cerita lah game. Okay. Ada yang cerita? Ada. Boleh lah. Dia jalan cerita dia begini cerita dia. So aku pergi ke sebuah camp. Aku berkemah. And then aku dapat ada banyak nyamuk. And then aku sembur inside. Berapa ekor nyamuk yang aku tepuk? Berapa ekor nyamuk yang Leman tu? Kosong. Kan kosong. Ini kosong. 2. Lepas ni? 6. 6. Okay. Lagi tadi? Lepas tu Ni ujian pendengaran serta pengiraan serta fokus. Oh ni banyak ni. Lepas tu dah tepuk dia kan. Ada 6 ekor nyamuk mati. Nyamuk skill ada lagi. Nyamuk sendiri. Aku sambung lah tembak. Psss. Kemarin Berapa ekor? Dah 10 ekor. Kita tak termasuk yang tadi kan? Termasuk. Tak Tak termasuk. Ni tak. 5. Kakak? Kan 4 ekor. Jawapan dia 2 ekor. Jawapan dia 2. Betul. Jam pala. Jam pala. Ha. Tak make sense. Mestilah clue dia jawapan selepas soalan. Okay? Okay. Alright. Selepas kah? Jawapan sebelum ah. Jawapan sebelum soalan. Jawapan ada dalam soalan. Okay. Game ini diberi nama nyamuk. Sila kira berapa tepukan nyamuk yang Kasha buat. Aku masuk dalam hutan. Aku jumpa banyak nyamuk. Aku tepuklah nyamuk tu. Berapa ekor nyamuk? 4. Jawapan dia
Tiga guys. Ingatkan dah betul. Okay, ni aku buat obvious je. Aku buat obvious lagi. Bagi obvious. Okay. Tadi kemah aku sebelah kemah Kasha. Nyamuk dia semua dah mati. Nyamuk aku ada lagi. Aku pun spray dulu. Dua. Tak ada jawapan, Apa je lah. Apa je? Bagi je. Tiga. Apa dia? Tak ada nyamuk yang mati. Nyamuk yang mati. The silence is loud guys. Yes. Jawapan ada dalam soalan. Betul. Tadi ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada. Sebab tu kosong. Itu jawapan tak ada. Okay, obvious. Okay, kita tukarlah nyamuk sebab sekarang Sekali lagi. tengah viral pasal kuda. Okay. Ha. Ada tengah viral dekat Twitter sekarang pasal kuda. Okay. Aku naik kuda. Ketekuk. Berapa ekor kuda yang ada? Satu. Satu. Semua confident satu Lock Tiga. Dia satu. Nampak mudahnya hati seorang wanita berubah. Dia satu. Jawapan dia? 5. Berapa ekor kuda yang ada? That was the question. Okay. Okay. Dapat Faham. Dengar, ini adalah ujian pendengaran serta pengiraan. Oh, okay. Kalau lepas tu kan. Try dulu. Sekejap, kita try. Okay. Tetap. Pendengaran dan pengiraan, okay? Alright. Aku ada fries depan. Aku makan fries. Kenapa price? Okay, anyway. Aku buat SMR ni. Makan fries. Itu soalan ke? Cemburu. Berapa banyak fries yang Kasha makan? 6. 6. Sekejap. Explain dengan I. Sekejap, kalau I betul baru boleh. 7. 7. 6. Tiru Farah. Okay, jawapan dia 6. Okay. Mantap. So you Farah dah dapat dah? Faham. Okay. Alright. Leman dah tahu dah. Lagi ke nak I explain? sekali lagi. Okay. Sekali lagi Okay, Leman buat live TikTok. Ada pause selalu. Minta. Thank you for the pause guys. Berapa ekor paus yang ada? 5. 5. Tak tahulah. 1. Jawapan dia 5. Oh, parah dah. Oh, baik dah. Nani hari tu dia jalan kaki. Lepas tu kakak nak join. This is so random. Right. Yeah. So, berapa banyak kakak? Alah, macam ni. Berapa banyak step yang kakak? Banyak nak kira. Banyak. Okay. Berapa jauh yang kakak jalan? Yang baru ni kan, yang latest tadi Berapa jauh yang kakak jalan? Aku takut salah ni. Okay. Tak banyak pun. Tak banyak. Sebab kalau ikut yang tadi banyak tu. Okay. Berapa jauh yang kakak jalan? Jangan tidur lah timeline. Okay, apa jawapan dia, kakak? Jawab. Bagi orang lain jawab. Okay, berapa? Okay, dah. 1, 2, 3, 5. Okay. Ada lagi? Nani? Tak? Nani. Nani. Nani? You agak-agak je. You rasa apa jawapan dia? Rasa 3. 3. Okay. Jawapan dia 5. 5. Korang komen macam mana jawapan dia. Macam mana dia jadi 5? Macam mana dia jadi 5? Cik explain biar kakak dengan Nani baca. Game ni diberi nama Kena Tak Kena. Okay. Diorang pun tak tahu tadi Diorang tak tahu. Okay. Kalau kita pergi by name dulu Kalau Nani tak kena, Kasha tak kena, Leman kena, Kakak tak kena, Farah Tak kena. tak kena, Farah tak kena. Tak kena. Okay. Betul? Okay. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Amma kena tak kena? Kena. Amma? Kena. Farah? Kena.
Kakak kena tak kena? Tak kena. Okay. Dia macam disappointed. Okay. Kalau Utopia kena tak kena? Kena. Kena. Farah? Ya, kena lah. Kenapa Utopia kena? Utopia kena. Kena. Tak tahu. Kita kena lu. Kena lu. Utopia kena. Tak kena. Living kena tak kena? Living tak kena. Pulau kena tak? Pulau disebabkan Pulau movie dia seronok. Kena. Kena. Pulau kena. Okay. Jadi Farah macam mana dapat? Kalau Mengah kena tak kena? Tak kena. Kena. Mengah kena. Holdings Tak kena. Holdings tak kena. Kakak macam tinggal seorang tu. Always. Dari ice game sampai sekarang. Tak faham lagi tak tapi. Okay, apa yang kena, apa yang tak kena? Bagi paling obvious lah. Ni obvious lah, obvious. Selalu kalau kita bagi paling obvious ni orang dapat lah. Kalau tak dapat tu dah kira special level-level. Kena check balik lah tu. Okay. Okay. Lidah tak kena. Bibir kena. Okay. Okay. Ayo. Okay. Ikmal kena ke tak kena? Tak kena. Nak kena. Nak kena. Ni nak kena. Farah? Lagi sekali. Aku ulang tips clue sekali Lidah kena. Okay. Lidah tak kena lah bodoh. Lidah tak kena. Bibir kena. Sorry. Tempoyak Kena. kena. Okay, try sabar. Syami Kena. Utopia Kena. Baju Kena. Tak. Baju. Kena. Living Tak. Wah, lagi. Dari game ni apa yang korang faham? Apa yang kena, apa yang tak kena? Kita tak betul jawapan kan. So tolong tebak di komen. Tebak. It's a wrap. Tapi Habis? Sekejap. Okay. Any advice? Sebab tadi tak dapat advice korang. advice. Faham? Bagi sekali lagi. Advice for content creator yang baru nak start or SPM level yang macam nak terus jadi content creator. Setuju. Macam ni lah. Fokus akhirat lah sebab dah nak kiamat kan ni. Bahaya ni kalau. Okay, so some advice from me lah kepada semua yang nak mencuba untuk menjadi seorang content creator, nak berjinak-jinak dalam dunia editing kan, dunia nak posting-posting benda-benda kepada social media dan sebagainya. As for me, aku suka untuk korang venture benda ni sebab tak semua orang ada passion untuk tu. Tapi kita tak tahu sejauh mana benda ni sustain. Unless kalau you have big names, you have big personality, boleh pergi jauh. Selagi kita tak ada pengalaman yang luas dan sebagainya, make one. Tapi slow-slow. Jangan terlalu invested dekat benda tu sebab kita tak tahu macam mana kita punya content ni boleh diterima masyarakat ke tak, boleh pergi jauh macam mana ke tak. So kalau nak cakap mula-mula ni bertatih, sedangkan baby yang baru lahir pun dia tak terus berlari. Betul. Dia akan ada proses. So start small. Tak semestinya daripada small tu tak boleh nak pergi ke besar sebab tak semua orang terus Saya besar mana terus tu. faham lah kau. Impian kita besar. Kita besar. Sebesar lemon. Yes, teruskan besar seperti leman. Okay, so berbalik kepada advice tadi, start small tak apa, dream big. Cumanya jangan terlalu invested dah sebab kita tak tahu hala tuju kita macam mana dan sebagainya. So benda ni pun as for me, as for us yang kiranya dah buat konten sedikit sebanyak, tak tahu lagi benda ni sustain sampai bila. Okay, so focus on your work yang hakiki dulu. Mana yang boleh belajar, teruskan belajar sebab kami pun nak korang jadi orang yang sangat educated, pada masa sama boleh influence orang dengan your education tu sendiri. Okay, so belajar selagi boleh boleh pergi belajar financially okay, mentally okay, physically okay, go belajar.
Okay, sebab kami kenal pun dari belajar. Okay, kita orang kenal pun daripada university level, college, duduk kat college sama-sama. So dekat situ yang kita jumpa ramai orang, kita belajar banyak benda. Dan benda ni bagus, buat konten ni bagus, cuma slow-slow. Jangan terlalu mendesak diri. Sampai contoh ada motor lah, jual motor untuk beli stand phone ke kamera ke, terlalu drastik. No, kalau boleh cuba elakkan lah benda-benda yang boleh memudaratkan diri dari segi tu. Okay, so itu untuk saya lah. Tok Leman pula macam mana? Setuju. Baik, kalau bagi saya ni, saya tak adalah so called content creator ke, tapi adalah kenal ramai orang, terlibat semua. Pada pandangan saya berpendapat bahawa sebenarnya untuk menjadi seorang content creator yang hebat, kita kena bermula dulu. Kalau kita tak mula, sampai bila kita takkan berjaya. Okay. Jika anda tanya baju ke meja, tiba hijab ini. Okay. Maksudnya kalau tak start, I believe, pasal kau semua pernah dengar, 1,000 step started with a baby step. Faham? So kalau takut, tak tahu nak start, aku nak famous, aku nak belagak, aku nak riak, tapi aku tak start pun lagi. Apa yang kau nak cerita kau kan kalau kau tak ada proses tu? Faham? And then apa yang tak tahu diorang, tapi as for me sendiri, saya nak buktikan bahawa kami ni orang yang belajar, orang yang terpelajar pun pandai berhibur. Faham tak? Bukannya duduk 100% menghadap buku, bangun pergi kelas, balik study, lepas tu makan, lepas tu tidur. Tak, kami pun ada life kami nak berhibur, nak ajak korang buat benda-benda yang best dengan lifestyle kami. Apa yang kami buat seharian tu lah apa yang kami buat. So bagi Takasha tadi, kena ambil baby step lah. Jangan takut nak start, and then jangan terlampau hanyut dalam nak buat something tu, sebab kita takkan tahu jauh mana. Ada orang berani ambil the risk, ada orang berani ambil risiko kan. Macam ramai konten-konten kita hebat, dia orang berani ambil risiko. Tapi bagi tahu saya, berapa ramai yang daripada ambil risiko tu, berapa ramai yang berjaya dan berapa ramai yang tak berjaya. Kira juga probability yang tu. So kalau nak start tu, better start, tapi start with modesty. Jangan terlampau start with dengan kekayaan. Okay, dan macam contoh kan, kita dalam poket kita ada 500 kau start lah dengan barang yang 500. Kau jangan sampai nak meminjam kat orang apa benda semua, just nak macam aku nak ada setup yang gempak, aku nak ada PC spec i7 dan sebagainya. Tak payah. Tapi isi konten macam nyanyi isi konten macam orang yang pakai MacBook Retina eye display of God of War, Ragnarok dan sebagainya tu lah. Yang penting konten tu yang penting kan. Sebab saya kena ada orang macam diorang start daripada phone yang biasa-biasa gila, gambar sampai sekarang daripada CCTV. Betul. Ada yang macam bayangkan dia pakai CapCut punya tablet pun lag. Ada. Dia kan padahal masuk je, dia punya lag punya phone tu masuk, CapCut tu pun lag. Dia tak boleh nak brain kan. Tapi dia slow start kan. Dia tak pernah give up. Dia slow naik sampai lah aku check dah 14 Pro lah. Dah sampai ke level tu lah. So jangan give up, and jangan takut nak cuba benda yang baru. Keluar daripada comfort zone korang, dan selamat beramal ibu. Okay, berpisah kita di sini. Macam mana? Seperti Datuk Dola, mantan VC UiTM cakap, berpisah kita sementara waktu agar kau kenal erti rindu. Stop toxicity, spread positivity. Okay. Dengar. Okay guys, don't forget to like, subscribe, comment, share dekat fans Akasha and Leman. Menga Holdings here. Menga Holdings. Okay, it's so cute. Dah masuk YouTube dah. Bye-bye. Bye, thank you all.